Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini untuk biologi tingkatan 5, kita akan belajar bab 3, tajuk nutrisi dalam tumbuhan. Boleh rujuk buku teks masing-masing pada muka surat 58. Kita tengok di SKP untuk bab ini ada 3 standard kandungan, iaitu untuk hari ini kita akan belajar standard kandungan. Okey, dalam di SKP ni tulis 18.1. Tetapi dalam buku teks tulis 3.1. Macam di SKP ni dia bersambung daripada bab tingkatan 4. Okey, manakala untuk buku teks tu dia start daripada awal. Jadi nutrisi dalam tumbuhan ni adalah bab 3 tingkatan 5. Untuk hari ini standard kandungan yang kita akan belajar ialah nutrien tak organik utama. Jadi standard pembelajaran yang pelajar perlu kuasai ialah: pertama, murid boleh mengenal pasti makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua, murid boleh mewajarkan kepentingan makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan. Apa itu makro-mikro ni? Okey, makro-makro ni banyak. Mikro ni kecil, sikit. Kan macam perkataan mikroorganisma. Organisma yang halus dan seni. Jadi makro-makro ni besar. Mikro-mikro ni kecil. Sekejap ni kita nak alihkan. Jadi cuba tengok di bahagian catatan. Jadi apa yang kita akan belajar untuk standard kandungan nutrien tak organik utama, kita akan belajar contoh-contoh makronutrien. Nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh tumbuhan seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, fosforus dan sulfur. Untuk mikronutrien, nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh tumbuhan seperti klorin, besi, mangan, boron, zinc, kuprum, nikel dan molybdenum. Jangan risau sangatlah untuk macam nak hafal kita kata macam gila-gila kan. Sebab biasanya untuk soalan objektif mungkin keluar satu lah. Satu, tapi yang basic-basic lah insyaAllah. Kalau dia nak keluar untuk soalan esei ke struktur, boleh juga. Tapi agak sukar sedikit. Sebab pernah keluar lah. Teacher lupalah trial negeri mana tahun berapa. Bukan lupa tapi teacher tak nak sebut lah. Di mana macam banyak berlaku kekeliruan. Sebab pertindihan. Ada pertindihan. Okey, sebab kadang-kadang kekurangan satu nutrien tu lebih kurang sama dengan kekurangan nutrien yang lain. Jadi insya-Allah kalau keluar untuk soalan yang bab ni pun ia tak akan mengelirukan kamu lah. Okey, jadi kita buka kepada buku teks. Ini kita nak hilangkan nama ni jap. Okey. Nutrisi dalam tumbuhan. Jadi eksplorasi bab ni, buku teks ni sangat menarik kalau kamu explore betul-betul, dan dia bukan lagi dalam ayat yang panjang-panjang tetapi menarik. Macam PowerPoint juga sebenarnya. Kalau kita tengok ni. Macam eksplorasi bab ni adalah standard kandungan yang terdapat dalam bab 3. Untuk hari ini kita akan belajar standard kandungan 3.1 nutrien tak organik utama. Untuk next class kita akan belajar 3.2
organ pengambilan air dan garam mineral. Lepas itu kita akan belajar kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Jadi adalah QR code yang kamu boleh scan menggunakan handset untuk tengok apa isi dalam ni. Okey, jadi ini adalah beberapa persoalan lah. Kamu tahu tak apakah contoh makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan? Apakah contoh-contoh nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh tumbuhan untuk hidup dengan subur, dengan segar? Apakah contoh untuk mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan? Tadi kita dah sebut tadi kan ketika kita melihat di SKP tadi. Okey, kemudian mengapa tanaman ni perlu ditabur dengan baja? Adakah tumbuhan dapat dijangkiti oleh penyakit? Mengapakah akar dikatakan sebagai organ penyerapan air dan mineral? Yang ini kita akan belajar dalam next class. Bagaimanakah Rafflesia spesies bunga pakma? Bunga yang besar yang hidup dekat kaki-kaki pokok tu kan? Bukan kaki pokok, akar pokok tu. Yang besar-besar tu kan? Dapat hidup tanpa daun. Jadi kat sini, kenapa? Bunga Rafflesia kan? Pernah tengok kan bunga Rafflesia? Dia tak ada daun kan? Dia bunga je. Kenapa bunga Rafflesia ni dapat hidup tanpa daun? Bila tak ada daun, dia tak boleh buat fotosintesis. So macam mana dia boleh survive? Berfikir. Ingat tak Rafflesia bunga besar tu? Teacher bagi tahu bunga pakma ni, bunga Rafflesia ni adalah parasit. Dia adalah parasit. Maksudnya dia akan menyerap nutrien daripada perumah. Perumah tu pokok hidup lah. Tempat di mana bunga pakma, bunga Rafflesia ni hidup. Jadi dia menyerap nutrien daripada pokok hidup ni. Tetapi pokok hidup tu dia akan mengalami kerugian. Apabila interaksi antara dua organisma, satu organisma ni dapat keuntungan, contoh macam Rafflesia ni dapat keuntungan, dapat nutrien. Manakala pokok hidup tadi tu, dia mengalami kerugian. Dia kekurangan nutrien kan. Jadi itu adalah parasitism. Dan organisma Rafflesia ni, bunga pakma ni adalah parasit. Jadi daripada soalan yang macam tu, soalan boleh tanya pula, dikembangkan pula, disuruh kamu berfikir. Kalau dia kata, bunga-bunga Rafflesia ini mati, terangkan kesan kepada pokok. Ada tak yang volunteer nak jawab? Boleh tak tolong Wajih tolong mute Wajih. Wajih tak mute, siapa lagi tak mute ni? Anis, Cik Nizamuddin, Dini, Sams. Tolong mute. Okey, terima kasih Wajih. Okey, ada tak volunteer nak jawab soalan teacher tadi? Soalan teacher, terangkan kesan kepada pokok hidup apabila Rafflesia ni mati. Tadi teacher ajar Rafflesia ni adalah parasit. Dia menyerap nutrien daripada pokok hidup yang menjadi perumah dia ni. Jadi, kalaulah Rafflesia ni mati, apa berlaku kesan kepada pokok hidup ni? Pokok hidup ni, dia akan tumbuh dengan lebih sihat. Kenapa? Dah tak ada Rafflesia kan? Kurang nutrien yang diserap oleh Rafflesia. Jadi pokok ni akan mendapat cukup nutrien. Itu antara soalan-soalan kebat yang boleh ditanya dalam biologi. Boleh Okey, kita pergi pula kepada dalam buku teks juga ya. Teacher suka kepada isu-isu dalam buku teks ni. Okey, baja kompos organik. Tahu tak? Sisa makanan yang berlebihan ni kita boleh kita semula untuk menghasilkan baja organik. Apa itu kompos? Kompos ni sejenis baja yang terhasil
daripada proses perebutan sisa bahan. Contohnya, sisa tanaman, sisa dapur, sisa bahan buangan tumbuhan dan najis haiwan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi semua benda-benda ni, sisa tanaman, sisa dapur, sisa bahan buangan tumbuhan, najis haiwan ni, kita boleh jadikan sebagai baja kompos. Daripada kita buang kan, lagi banyak sampah-sampah kan. Bagaimana cara untuk kita buat baja kompos organik? Okey. Ni contoh Rajah 3.1 ni adalah sisa bahan untuk pengkomposan. Kita boleh nampak ada apa ni, ada tulang ayam. Nampak ada kulit-kulit buah-buahan kan? Jadi sisa bahan ni bersama dengan bakteria kita letakkan dalam bekas yang mempunyai pengudaraan yang baik. Kenapa mesti ada pengudaraan? Sebab bakteria pun dia perlukan oksigen untuk hidup. Okey, untuk mempercepat penguraian. Sisa bahan kering ni dilapiskan dengan sisa bahan basah secara selang-seli. Air disiram pada setiap lapisan. Sisa bahan digaul setiap 2 hari sehingga menjadi kompos. Apa tadi kompos? Kompos ialah sejenis baja yang terhasil daripada proses perebutan sisa bahan, contohnya seperti sisa dapur, sisa bahan buangan tumbuhan. Kompos biasanya akan siap selepas disimpan sehingga beberapa bulan. Aktiviti penghasilan baja kompos sendiri di rumah dapat menjimatkan banyak kawasan tapak pelupusan sampah. Selain itu, kos untuk membeli baja kimia juga dapat dikurangkan. Okey ya. Jadi kata kunci dalam bab ini ada klorosis, ada larutan kultur, ada makronutrien, mikronutrien, nutrisi, nutrien, rambut akar. Ni sel rambut akar ya. Tumbuhan parasit, tumbuhan epifit, tumbuhan karnivor. Yang parasit, epifit, karnivor ni kita akan belajar 3.3 untuk next class. Okey, kita masuk kepada apa yang kita nak belajar untuk hari ini. 3.1, nutrien tak organik utama. Seperti hidupan yang lain, tumbuhan juga memerlukan nutrien untuk tumbuh dengan subur serta mengeluarkan hasil yang baik dan berkualiti. Tumbuhan memerlukan nutrien tak organik untuk menghasilkan sebatian organik seperti karbohidrat dan protein. Apakah nutrien-nutrien tak organik yang diperlukan oleh tumbuhan? Yang ni yang kita nak belajar, makronutrien dan juga mikronutrien. Kamu kena tahu apa contoh-contoh untuk makronutrien, apa contoh-contoh untuk mikronutrien dan apakah kesan kekurangan nutrien-nutrien tersebut. Contoh macam situasi dalam gambar ni, anak ini bertanya, kenapa daun-daun pokok ini menjadi kuning? Jadi ayahnya menjawab, mesti kerana ada kekurangan nutrien. Pokok ini perlukan baja. Okay. Jadi ini adalah makronutrien dan contoh untuk mikronutrien. Yang mana kita dapat bahagikan nutrien ni mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tumbuhan. Kalau makronutrien, nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh tumbuhan. Untuk mikronutrien, nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh tumbuhan. So ada banyak kat sini. Ada karbon, ada kalsium, ada hidrogen, ada magnesium, ada oksigen, ada fosforus, ada nitrogen, sulfur, kalium untuk makronutrien. Untuk mikronutrien ada klorin, zinc, besi, kupro, mangan, nikel, boron, molybdenum. Okay, inilah contoh-contoh nutrien tak organik yang utama. 3 makronutrien utama. Yang utama,
iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Okey, 3 makronutrien utama iaitu karbon, hidrogen dan oksigen kita dapat peroleh dengan mudah daripada udara, air dan dalam tanah. Jadi nutrien ini dia akan membentuk sebahagian besar jisim kering kebanyakan tumbuhan. Oleh itu, jarang tumbuhan ni mengalami kurang karbon, kurang hidrogen dan kurang oksigen sebab dia sangat mudah diperoleh daripada udara, air dan dalam tanah. Nutrien yang lain-lain tu akan diambil dalam bentuk garam mineral yang larut dalam tanah melalui pembajaan. Sebab itulah kita letak baja supaya pokok-pokok ni mendapat nutrien yang mencukupi untuk tumbuh dengan lebih sihat. Jadi kepentingan makronutrien dalam tumbuhan. Setiap makronutrien ni dia ada fungsi yang tersendiri supaya tumbuhan ni boleh melengkapkan kita hidupnya dan mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimum. Ketiadaan satu atau lebih makronutrien boleh menyebabkan kesan yang tidak baik kepada kesihatan dan pertumbuhan pokok. Jadual 3.1 ini menunjukkan fungsi dan kesan kekurangan makronutrien. Okey. Okey, teacher nak minta Akif Syazmin. Okey, cuba baca. Untuk makronutrien karbon, oksigen dan juga hidrogen. Okey, Akif. Baca fungsi dengan kesan kekurangan kerja aku. Ya, baca semua Akif. Fungsi merupakan komponen penting dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Merupakan komponen dalam semua sebahagian organik tumbuhan dan komponen penting dalam sintesis gula. Kesan kekurangan, proses fotosintesis tidak berlaku, kekurangan pembebasan gas oksigen oleh tumbuhan dan pertumbuhan terbantu sehingga boleh menyebabkan kematian kerana ketiadaan glukosa. Okey, terima kasih Akif. Okey, jadi COH tu kan? Itulah dia fungsi-fungsi dan kesan kekurangan jika kurang ketiga-tiga makronutrien tersebut. Okey, kita pergi kepada nitrogen. Kita nak minta Alia Syahira bacakan untuk nitrogen, fungsi dan kesan kekurangan. Okey Alia, tak apa Alia. Teacher rasa line Alia tak berapa clear kot. Tak apa. Melalui Okey, tak apa Alia. Okey Waji, tolong baca untuk nitrogen dan kalium Waji. nitrogen. Fungsi memberi warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Komponen utama protein, asid nukleik dan enzim-enzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangan, daun mengalami klorosis, daun menguning. Gambar foto 3.1 khususnya pada daun matang. Daun sebelah bawah gugur, proses sintesis protein terjejas, pertumbuhan terbantu. Okey, jadi kat sini nitrogen ni dia memberi warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Jadi kalau kekurangan nitrogen, maka pembentukan klorofil menjadi kurang. Bila kurang klorofil, maka daun tu dia tak jadi sangatlah warna hijau tu. Jadi dia akan menjadi menguning. Jadi klorosis ni ialah keadaan di mana klorofil itu tidak cukup, kurang sikit. Jadi menyebabkan daun menjadi menguning. Okey. Untuk kalium wajib Tak clear teacher. ya? Tak clear lah teacher. Tak clear, tak boleh baca
Dok bukan tak dengar sama teacher. Oh, sorry. Teacher ulang balik Teacher ulang balik. Dengar tak suara teacher? Sekarang dengar tak? Dengar. Okey, tak Dengar. apa. Tak apa, nanti teacher upload YouTube, boleh tengok balik Okey, jadi dia macam ni. Nitrogen ni dia penting untuk pembentukan klorofil. Kita dah belajar bab 2 sebelum ni. Klorofil ni lah yang sebenarnya memberi warna hijau kepada daun. Jadi kat sini bila kurang nitrogen, maka kurang klorofil terbentuk, maka kuranglah warna hijau tu. Jadi sebab itulah daun tu mengalami klorosis di mana daun tu menguning. Klorosis itu ialah keadaan di mana tak cukup klorofil. Menyebabkan daun menjadi warna kuning. Okey, teacher bacakan sebab Zoom ni dia ada had limit masa sebenarnya. 40 minit je Okey, teacher bacakan Untuk kalium. Fungsi kalium penting untuk mensintesis protein dan metabolisme karbohidrat sebagai kofaktor bagi beberapa enzim membantu mengekalkan kesegahan tumbuhan. Kofaktor ni macam molekul penolong, helper molekul. Dia akan membantu mempercepatkan tindakan enzim. Itu fungsi kofaktor. Okey, kemudian dan kofaktor ni dia ada pembantu Okey, kemudian kesan kekurangan kalium, sintesis protein terjejas. Sebab kalium ni kan penting untuk sintesis protein. Jadi bila mana kurang kalium ni, maka sintesis protein terjejas. Sisi daun berwarna kuning, kematian tumbuhan pramatang. Untuk kalsium, merupakan komponen utama lamela tengah, dinding sel dan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Kesan kekurangan pertumbuhan terbantut, daun yang terheruk dan bercuping, bahagian di antara urat daun menjadi kuning. Magnesium, fungsi dia merupakan komponen utama struktur molekul klorofil. Dia sama kan bertindan tadi yang untuk nitrogen kan? Yang ni yang maksud teacher tadi tu. Okey. Mengaktifkan beberapa enzim tumbuhan terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangan dia, bahagian di antara urat daun matang menjadi kuning, bintik merah pada permukaan daun bercuping. Kemudian fosforus. Fungsinya mensintesis asid nukleik. Kita dah belajar form 4 dulu. Adenosina trifosfat ATP dan fosfolipid dalam membran plasma bertindak sebagai koenzim dalam fotosintesis dan respirasi. Koenzim ini pun sama. Dia juga akan membantu mempercepatkan tindak balas enzim. Tapi apa beza antara kofaktor dengan koenzim? Kejap ya, teacher nak buka alamat yang ni pula. Hang pula dah. Okey, kejap ya. Okey, ini adalah cuba kofaktor dulu. Okey, kofaktor. Kofaktor ialah sebatian kimia bukan protein yang terikat secara ketat kepada enzim dan diperlukan untuk pemangkinan. Jadi dia ni sebagai molekul pembantu untuk dalam mempercepatkan pemangkinan oleh enzim itulah. Okey. Manakala kalau koenzim pula, untuk koenzim ini adalah protein yang membantu dalam membantu kerja enzim. Ni koenzim adalah protein yang membantu kerja enzim. Apa beza kofaktor dengan koenzim? Kalau kofaktor tadi bukan protein, tapi bahan lain. Kalau koenzim ni adalah terbentuk daripada protein. Okey. Jadi di sini kita pergi kepada sulfur. Minta maaf, kita pergi pada kekurangan fosforus. Kekurangan fosforus, pertumbuhan akar tidak sihat, pembentukan daun berwarna hijau tua dan pudar, bintik merah atau ungu kelihatan pada daun tua. Untuk sulfur, fungsinya merupakan komponen untuk beberapa asid amino, salah satu komponen vitamin B dan beberapa jenis koenzim. Fungsi dia daun atau seluruh tumbuhan menjadi kuning. Okey, ini contoh gambar daun pokok ara beringin Ficus benjamina yang mengalami klorosis. Kita nampakkan dia menjadi kekuningan daun ni. Kenapa?
kerana disebabkan oleh kekurangan nitrogen, maka pembentukan klorofil pun berkurang. Okey. Yang ni daun Cercosphagus renda, pokok pinang merah yang disebabkan oleh kekurangan kalium. Kalau kekurangan kalium tadi, kita nampak sini sisi daun berwarna kuning. Nampak kan sisi daun ni berwarna kuning. Okey. Sekarang mikronutrien pula. Mikro ni sedikit. Nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh tumbuhan. So apa fungsi dan kesan kekurangan dia? Kalau untuk klorin, fungsinya penting dalam keseimbangan tekanan osmosis sel dan tindak balas fotosintesis. Kesan kekurangan dia, tumbuhan menjadi layu, pertumbuhan akar menjadi lambat, daun mengalami klorosis, menjadi kuning tadi, mengurangkan penghasilan buah. Kalau ferrum bertindak sebagai kofaktor dalam sintesis klorofil, penting bagi pertumbuhan pokok yang muda. Kesan kekurangan, daun menjadi kuning. Mangan, Mn, fungsi dia mengaktifkan enzim-enzim fotosintesis, penting untuk respirasi sel dan metabolisme nitrogen. Kemudian kesan kekurangan dia, jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda, bintik perang muda atau kelabu di antara urat daun. Untuk boron, fungsinya membantu akar dalam pengambilan ion kalsium dan translokasi sukrosa. Translokasi ni pengangkutan sukrosa hasil daripada fotosintesis. Terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan membantu pencambahan debunga. Kesan kekurangan boron, kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal, daun menjadi bergulung, tebal, bergulung dan rapuh. Untuk zinc, penting dalam pembentukan daun, mensintesis auksin atau hormon pertumbuhan sebagai kofaktor dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangan zinc, permukaan daun berbintik dengan bahagian berfluorosis menjadi warna kuning, pertumbuhan terbantut. Untuk kupro, fungsinya terlibat dalam metabolisme nitrogen dan fotosintesis, penting bagi pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga. Kesan kekurangan dia, kematian apex pucuk muda, bintik perang kelihatan pada daun terminal, tumbuhan menjadi terbantut. Untuk nikel, komponen enzim tumbuhan yang terlibat untuk menguraikan urea menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Kesan kekurangannya, pertumbuhan terbantut, mengurangkan hasil tanaman. Kesan terbakar pada hujung daun disebabkan pengumpulan urea. Last sekali, molybdenum terlibat dalam pengikatan nitrogen dan penurunan nitrat semasa sintesis protein. Kesan kekurangannya, klorosis pada bahagian di antara urat daun matang, daun berwarna hijau pucat, hasil tanaman berkurang. Okey, itulah dia fungsi dan kesan kekurangan makronutrien dan mikronutrien. Jadi di sini, larutan kultur apa itu larutan kultur ni? Dia dikenali sebagai larutan kultur NOP, iaitu mengandungi semua nutrien termasuk unsur surih yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup sihat. Unsur surih ni yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit lah. Okey, larutan kultur yang lengkap disediakan oleh seorang ahli kimia namanya Wilhelm Nock pada tahun 1859. So, jadual ini menunjukkan komposisi larutan kultur lengkap Nock. Okey. Jadi, larutan kultur ni penting untuk mengkaji kepentingan nutrien. Jadi diubah-ubahlah, boleh ubah manipulasi tu diubahlah. Kurangkan bilangan kalsium ke, kurangkan bilangan magnesium ke, tengok apa kesan kepada pertumbuhan tumbuhan. Jadi Julius Sachs dan Wilhelm Nock ialah ahli botani yang telah menjalankan eksperimen untuk menentukan peranan makronutrien dalam pertumbuhan tumbuhan. Okey. Jadi kita dah habis untuk 3.1 homework, buat praktis formatif 3.1 dalam buku log. Okey, masa pun kurang, 1 minit dia tinggal lagi. Okey.